ini, saya akan membincangkan dua topik mengenai kepentingan dan faktor-faktor berlakunya konflik komunikasi dalam sesebuah keluarga, dan akan mengkomunikasikan tentang identiti jantina, sosial dan budaya secara bersemuka di dalam topik ini. Kepentingan komunikasi kehidupan sesebuah keluarga banyak menekankan kualiti komunikasi interpersonal dalam mempengaruhi perkembangan kendiri, kejayaan, kesehatan psikologi, berinteraksi dengan berkesan dan efektif, yang dipetik oleh Penton dan Griffin tahun 1981. Kepentingan komunikasi dalam sesebuah keluarga. Ahli keluarga saling bergantung sesama sendiri. Ini kerana komunikasi adalah satu kaedah yang boleh berfungsi dengan berkesan dan efektif dalam memujuk dan merupakan medium keakraban bagi hubungan keluarga. Komunikasi ini juga penting untuk sistem sesebuah keluarga dalam keperluan berkongsi maklumat kerana memudahkan proses komunikasi di antara ahli komunikasi keluarga. Ini juga salah satu platform dalam menyampaikan maklumat untuk berinteraksi bersama ahli keluarga yang lain. Dan perkongsian ini berkemungkinan boleh menyebabkan percanggahan salah faham di antara ahli keluarga. Namun berkongsi maklumat ini penting untuk membantu mewujudkan keseragaman, integrasi, kestabilan dan dalam sistem keluarga. Sebagai contoh, apabila seseorang anak yang sedang sakit akan berinteraksi dengan ahli keluarganya, seperti berinteraksi dengan ibu bapa, kakak, abang, dan adik-adik yang lain yang terdapat dalam keluarga. Komunikasi ini secara langsung memberi maklumat dalam penjagaan kesehatan dan kesejahteraan keluarga supaya menjadi keluarga bahagia dan hidup aman damai tanpa sebarang perselisihan faham. Konflik adalah proses di antara individu yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lain demi mencapai tujuan utamanya. Menurut kata Prawiro 19 September 2018, konflik berasal dari bahasa Inggris, yaitu konflik, yang memberi maksud pertentangan atau perselisihan faham. Antara terjadinya konflik disebabkan oleh faktor agama dan kebudayaan yang diamalkan di suatu masyarakat. Konflik agama dan kebudayaan ini berlaku apabila segelintir kelompok masyarakat memiliki agama dan budaya yang berlainan menganggap agama sebagai tuntutan dan pedoman hidup. Contohnya, negara kita sendiri yaitu Malaysia merupakan negara berbilang kaum, mengamalkan berbagai agama dan kebudayaan seperti. Konflik boleh berlaku juga apabila adanya faktor kepentingan dalam diri individu maupun masyarakat sekeliling yang memiliki kepentingan masing-masing. Kebiasaannya faktor kepentingan ini berlaku dalam ekonomi, sosial, dan politik. Konflik antara individu dengan individu lain atau masyarakat sekeliling sering berlaku di dalam ahli keluarga sendiri, kawan-kawan, rakan sekerja berkepentingan kerana adanya perbezaan pandangan dalam dunia politik. Faktor kepentingan juga telah membawa konflik yang berlaku antara negara-negara di dunia, tidak kira negara berkembang maupun negara maju. Sebagai contoh adalah Perang Dingin di antara negara Rusia dan Amerika Syarikat selepas Perang Kedua pada tahun 1947 sehingga 1991. Identiti jantina ini senang untuk diketahui menerusi tingkah laku seseorang individu sama ada lelaki atau perempuan.
apabila bersemuka ini lebih senang untuk kita mengenali seseorang itu dan menerusi sikap yang dipaparkan kepada masyarakat luar. Identiti jantina ini sangat berpengaruh dalam sesebuah keluarga bagi kanak-kanak di usia muda lagi. Manakala untuk mengenali identiti jantina secara dalam talian pula, yang dikenali oleh orang lain adalah menerusi media massa seperti memiliki akun Facebook, WhatsApp, WeChat, Telegram, Twitter, dan sebagainya. Dari media sosial, boleh memuat naik gambar, menulis status. Facebook boleh memaparkan identiti jantina dan realiti sosial seseorang individu. Bagi sosial adalah sikap, orientasi atau perilaku yang berkaitan dengan mempertimbangkan kepentingan, niat, dan kebutuhan orang lain. Sosial ini termasuk realisme sosial, keadilan sosial, psikologi sosial, dan modal sosial, karena ada beberapa proses yang perlu dipertimbangkan. Sosial dalam talian boleh terjadi dengan banyak berkelompok. Contohnya lah, remaja di lingkungan umur 10 hingga 15 tahun, mereka mudah terpengaruh dengan laman sosial seperti Facebook, WhatsApp, TikTok, dan sebagainya, sehingga mereka boleh lalai dengan tidak mengendahkan nasihat ibu bapa, banyak bermain game dan melayari YouTube sepanjang masa. Budaya pula berlaku di kalangan masyarakat, salah satu kepercayaan di sesebuah kelompok yang akan terus diwarisi generasi akan datang di kehidupan seterusnya. Budaya ini terdiri daripada agama, politik, pakaian, adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Budaya ini adalah pola kehidupan yang menyeluruh, bersifat kompleks, abstrak, dan sangat meluas. Budaya ini diterapkan juga dalam talian seperti di YouTube, Google, TikTok, dan lain-lain, supaya generasi sekarang senang untuk mengetahui kebudayaan sesebuah kaum. Kemajuan teknologi terkini tidak susah untuk masyarakat mengkomunikasikan tentang budaya dengan melayari laman sosial untuk mengetahui budaya sesebuah masyarakat. Perbezaan ini ketara berlaku akibat dari perubahan teknologi yang mendatangkan implikasi terhadap ekologi komunikasi dalam sesebuah keluarga. Antara kelebihan berkomunikasi ini dalam talian karena membolehkan individu berkomunikasi pada tahap antara bangsa yang tidak kita kenali dan memperolehi perspektif dari mereka yang berbeza identiti dengan diri kita.